Wahai Allah rahmati dan kurniakanlah kesejahteraan atas Muhammad ya Rasulullah, dan hendakkan kami kebaikan ini, dan perbaikilah akhlak kami. Dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim ada meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Aku melihat dalam tidur aku berhijrah dari kota Mekah menuju ke sebuah daerah yang padanya banyak pohon kurma. Aku cuba mengagak, ada ianya kota Hajar atau Yamamah. Namun ternyata ia kota Yathrib. Sejak itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan sahabat semua segera berhijrah. Hingga sahaja pada satu ketika Rasul sendiri mendapat perintah melalui surah Al-Isra ayat ke-80 petikan maksud ayat. Dan berdoalah Rasulullah, wahai Tuhanku, masukkanlah aku dengan masuk yang benar, serta keluarkanlah aku dengan keluar yang benar lagi mulia. Bermulalah kisah hijrah. على
yang sudah pindah. Namun temannya yang satu ini belum. Resahnya memuncak, memikirkan andai tiba gilirannya untuk pindah kelak, siapa yang bakal menjaga keselamatan sahabatnya yang satu ini? Beberapa hari lalu, seorang lagi temannya telah pindah. Temannya ini sega, gagah, garang orangnya, silap bermadah, padah. Temannya ini pergi tiada sorok-sorok, malah siap dicanangkan provokasi. Siapa yang mahu ibunya kehilangan anak, istrinya jadi janda dan anak-anaknya jadi yatim, tunggu aku di balik bukit itu. Aku mahu hijrah, bentak Omar seusai tawaf di Ka'bah. Seorang demi seorang mula keluar meninggalkan kota Mekah. Dan keadaan ini sungguh menggusarkan. Kafir Quraisy mula main kasar. Berdiri salah, duduk pun salah. Segalanya serba tak kena. Beribadah tidak boleh terang-terangan. Dulu kena ibadah sembunyi-sembunyi. Sekarang rasanya saja mahu lari. Hijrah bukan hanya tentang pindah. Hijrah kini adalah untuk selamatkan ummah. Resahnya memuncak, memikirkan andai tiba waktunya untuk dia dan keluarganya berpindah kelak, siapa yang bakal menjaga sahabatnya yang satu ini? Lalu dia bertanya, bila lagi hijrah kita? Sahabatnya hanya tersenyum dan dia kembali tenang. Diam-diam dia memikirkan, biarlah dia yang menjadi teman hijrah sahabatnya yang satu ini. Lalu dia berdoa, dia bermunajat, memohon Yang Maha Pencipta mengaturkan hijrahnya dan sahabatnya sekali. Kini keadaan semakin menggusarkan. Segalanya serba tak kena. Dan resahnya sering datang lagi dan lagi. Lalu dia kembali bertanya, bila lagi hijrah kita? Namun sahabatnya hanya diam membisu. Lalu diam-diam dia mengaturkan gerak strategi dan jalan. Andai dia bakal hijrah bersama sahabatnya nanti, dia mengaturkan, biarlah ia sebuah perjalanan yang indah dan yang utama, bukan tentang dirinya, tapi tentang keselamatan sahabatnya yang satu ini. Ini sebuah kisah hijrah. Ayo bersama. Subhanallah. Basahkan lidahmu. Subhanallah. Keluarkan suaramu. Subhanallah. Subhanallah. Ayo bersama semua sekali. Subhanallah. Basahkan lidahmu. Subhanallah. Panggillah namanya. Subhanallah. Subhanallah. Allah. Subhanallah. Maha suci Allah.
Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah, Maha suci Allah. Subhanallah, Subhanallah. Kini yang tinggal hanya beberapa kerat sahaja, dan keadaan ini lebih menyulitkan. Malam itu sulit. Malam itu begitu sulit. Resahnya datang lagi. Dia terus khawatir dengan keadaan mara bahaya ada di mana-mana. Tiba-tiba daun pintu rumahnya diketuk. Bergegas dia bangun. Dibukanya pintu dan dilihat sahabatnya yang satu ini berdiri di hadapan pintu rumahnya. Sahabatnya tidak pernah datang pada waktu begini. Tentu ini ketikanya. Lalu segera dia bertanya, "Mengapa engkau kemari?" "Wahai Abu Bakar, Allah perintahkan aku untuk hijrah." Lalu segera dia bertanya, "Ya Rasulullah, adakah aku yang akan menjadi teman hijrah?" Rasulullah mengangguk setuju, dan mengalirlah air mata Abu Bakar kerana doanya telah diangkat oleh Allah. Dia bakal hijrah bersama teman istimewanya yang satu ini. Malam 27 Safar itu, mereka keluar dari rumah Abu Bakar, bersama-sama memulakan langkah hijrah. Ini sebuah kisah hijrah, dan ini juga sebuah kisah cinta seorang sahabat terhadap sahabatnya. Malam 27 Safar, mereka keluar dalam kegelapan malam menuju ke arah selatan, ke kawasan berbukit. Ayo bersama Alhamdulillah, ucapkan Alhamdulillah, ayo bersama Alhamdulillah, Alhamdulillah. ayo ucapkan Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 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 Sebaik saja mendapat arahan hijrah, Rasulullah menuju ke rumah Abu Bakar dan menyampaikan kabar gembira. Malam 27 Safar itu, mereka keluar memulakan langkah hijrah. Meskipun Madinah non di utara, namun mereka bergerak ke arah selatan, menuju kawasan yang lebih selamat, seperti mana yang telah diaturkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Jalan dalam kegelapan malam 5 kilometer. 5 kilometer berjalan kaki dalam kegelapan malam dan risau diburu. Mereka bergegas keluar. Ada masanya Abu Bakar berjalan di hadapan baginda Rasulullah. Ada ketikanya Abu Bakar berada di belakang Rasulullah.
Ada ketika yang lain dia bergerak ke sisi kiri, dan ada masanya dia bergerak ke sisi kanan. Keheranan Rasulullah bertanya kepada sahabatnya. Lalu diterangkan Abu Bakar kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku risaukan keselamatanmu. Bila memikirkan ada musuh dari depan, aku ke depan. Bila memikirkan ada yang mau serang hendak dari belakang, aku ke belakang. Sebaik memikir sahaja ada musuh, aku risau ya Rasulullah." Mereka berjalan bersama. Dan jalan ke Bukit Tur bukanlah jalan yang mudah. Jalannya berbatu-batu kasar hingga sakit kaki mereka. Ada ketikanya Rasulullah jalan terhinjut-hinjut kerana sayangkan sahabatnya yang satu ini. Sayyidina Abu Bakar menawarkan dirinya menggendong Rasulullah mendaki Bukit Tur. Dan apabila sampai ke muka gua, direhatkan Rasulullah, dan Abu Bakar memberitahu, "Ya Rasulullah, kekasih hatiku, rehatlah dahulu di sini. Biar aku yang masuk dahulu. Andai ada bahaya, biar aku hadapinya." Lalu Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam gua itu, dan didapati gua ini amat sempit untuk mereka. Dilihat banyak lubang-lubang, dan lubang-lubang ini mungkin ada haiwan berbisa. Lalu Abu Bakar mula mengoyakkan pakaian luarnya satu persatu. Dikoyak dan disumbatkan, dikoyak dan disumbatkan hingga hampir semua lubang sudah tertutup. Namun ada satu lubang yang masih belum. Lalu Abu Bakar meletakkan tumitnya di lubang tersebut. "Sila masuk ya Rasulullah." Rasulullah pun masuk ke dalam gua. Keheranan melihat pakaiannya yang koyak-koyak, Abu Bakar menerangkan kemudiannya. Lalu Rasulullah pun berdoa, "Ya Allah, angkatkanlah darjat Abu Bakar sedarjat denganku di akhirat kelak." Kepenatan, Sayyidina Abu Bakar membaringkan baginda Rasulullah ke pahanya, dan Rasulullah pun terlena. Ini sebuah kisah hijrah. Ini sebuah kisah perjuangan, kisah pengorbanan, dan kisah yang ditontonkan. Allahu Akbar. Ayo semua, Allahu Akbar. panggillah namanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kepenatan, mereka dua berehat dan tertidur di dalam gua. Pada ketika itu, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang rupa-rupanya sedari tadi berada di lubang di mana tumit Abu Bakar berada. Dan kalajengking ini menyengat tumit Abu Bakar.
sakitnya meninggal. Tapi ditahankan kesakitan itu kerana khawatir mengganggu sahabatnya yang sedang tidur di ribanya. Namun air mata kesakitan itu tidak mampu dia tahan lagi. Lalu air mata itu jatuh menetes ke muka Rasulullah, dan Rasulullah pun terjaga. Rasulullah mendongak, "Mengapa engkau Abu Bakar? Mengapa engkau menangis?" Diterangkan kepada Rasulullah. Lalu segera Rasulullah memberikan ludahan baginda, dan sakit itu berangsur-angsur hilang. Ini sebuah kisah hijrah, kisah yang kita lupakan saat ma'al hijrah. Sedangkan saban tahun hijrah ini kembali dan kembali ke sisi kita. Kisah dua sahabat di gua ini Allah rakamkan di dalam Al-Quran, dan Allah menyisipkan bahawa mereka bukan berdua, Allah bersama-sama dengan mereka. Mereka bermalam 3 malam di dalam gua itu. Kerana khawatirkan keselamatan, mereka tidak terus bergerak ke Yathrib. Dan 3 malam di gua merupakan strategi yang diaturkan, kerana untuk hijrah kita perlu melakukan dengan langkah yang rapi dan terancam, seperti mana yang diaturkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Fikirkan, andai Rasulullah bersama dengan kita, bagaimana sikap kita menjelang ma'al hijrah ini? Bagaimana sikap kita? Fikirkan. Alangkah indah hidup ini, andai dapat ku dakap dirimu, kan pasti mengalir air mataku kerana pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku jatuh denganmu, kan pasti mengalir air mataku kena pancaran ketenanganmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, tak pernah ku tatap wajahmu. Ya Rasulullah, ya Habib Allah, kami rindu padamu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Mereka yang menanti kehadiran baginda Rasulullah di Madinah, di Yathrib, begitu resah. Ada yang berkata, tidak ada siapa yang mampu bertahan selama ini di padang pasir. Namun ada yang mengata, baginda pasti sampai. Tiba-tiba kanak-kanak menyeru, Rasul dah sampai. Rasul dah sampai. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, saya jemput semua sekali sidang hadirin dalam dewan. Ayo kita bangun. Ayo kita bangun bersama-sama. Kita raikan kemenangan yang satu masa dahulu baginda telah cipta dan tinggalkan kepada kita. Ayo bersama-sama hayati dengangan ini. Semua sekali dengan penuh kegembiraan. Sallallahu
محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سروري على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكثر وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى